Baik. Tak apa, kita cool dulu ya. Kita masuk benda-benda teknikal dulu. Tan Sri Ketua, saya ingin ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kepada 25 ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan 30 isu di bawah tanggungjawab Kementerian Komunikasi dan Digital untuk terus menjawab kepada yang berhormat Keluang. Ada yang berhormat Keluang? Tak ada. Oh, PAC. Baik. Yang berhormat Sabak Bernam, Bukit Bendera, Tampin, Sungai Siput ada menyentuh mengenai usaha menyokong filem-filem tempatan. KKD melalui agensinya iaitu Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia ataupun FINAS giat melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menggalakkan bakat tempatan, menghasilkan filem yang lebih baik dan menarik serta berdaya saing. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah melalui dana kandungan digital DKD Filem yang memfokuskan kepada pembangunan industri kreatif bertujuan menggalakkan penghasilan, penerbitan dan penyebaran kandungan kreatif yang berdaya cipta dan berpotensi tinggi untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Pelbagai kejayaan dan pengiktirafan di peringkat antarabangsa telah diperoleh melalui pemberian DKD Filem seperti yang disebut oleh YB Keluang iaitu Tiger Stripes yang memenangi anugerah utama Grand Prix di 60 Second Semaine de la Critique Cannes Critics Week di Festival Film Cannes ke-76. Filem Barbarian Invasion yang memenangi filem terbaik di Asian Film Festival ke-20 di Rome, Itali, dan filem Imaginur yang telah dicalonkan filem cerita terbaik Uncaged Award for Best Feature Film Competition di New York Asian Film Festival ke-20 di New York, Amerika Syarikat. DKD turut melahirkan beberapa filem tempatan yang bernilai komersial tinggi dengan kutipan keseluruhan melebihi 115 juta ringgit seperti Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan, Air Force The Movie, Selagi Bernyawa, dan Coast Guard Malaysia, Ops Helang. Selain itu, dalam usaha menggalakkan bakat tempatan menghasilkan filem yang lebih baik, KKD melalui FINAS turut menyokong penggiat industri melalui program pemerkasaan modal insan industri kreatif yang menumpukan kepada 4 strategi utama iaitu perkongsian idea, pembangunan kemahiran, pemacuan ataupun accelerator dengan izin, dan kesedaran industri kreatif. KKD menyambut baik saranan Yang Berhormat Keluang supaya semua negeri mengikut langkah mengurangkan duti hiburan. Namun, perkara ini adalah takluk di bawah Akta Duti Hiburan 1953 Kementerian Keuangan. Pengecualian duti hiburan diputuskan oleh kerajaan negeri. Merujuk kepada isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bukit Bendera, dimaklumkan bahawa sambutan penonton terhadap sesuatu filem bergantung kepada pelbagai aspek, termasuk citarasa penonton, permintaan pasaran, strategi promosi dan pemasaran, dan tarikh tayangan. Namun, KKD melalui FINAS komited membantu para pengeluar filem memasarkan filem-filem di pawagam seluruh Malaysia melalui peraturan skim wajib tayang yang telah mula dikuatkuasakan pada 2005. Skim wajib tayang bertujuan untuk menerima dan mempertimbang mana-mana filem tempatan termasuklah filem Abang Adik dan Walid ditayangkan secara wajib di pawagam seluruh Malaysia yang mempunyai lesen aktiviti pemameran FINAS. Selain itu, peraturan skim wajib tayang memberi ruang yang luas kepada pengeluar filem cerita tempatan tanpa mengira sama ada filem tersebut mempunyai nilai komersial atau tidak untuk ditayangkan di pawagam tempatan seluruh Malaysia. Dari 2018 sehingga 2022, sebanyak 166 filem ditayangkan di bawah peraturan skim wajib tayang dengan kutipan kasa tiket pawagam sebanyak 476.93 juta. Manakala, sehingga bulan September tahun ini, sebanyak 46 filem cerita tempatan ditayangkan di pawagam tempatan dengan jumlah kutipan kasa tiket pawagam sebanyak 93.77 juta. Selain itu, KKD melalui FINAS juga telah mewujudkan kerjasama strategik dengan agensi-agensi penguatkuasaan seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan Cyber Security Malaysia serta giat menjalankan aktiviti advokasi dan kesedaran melalui pesanan khidmat masyarakat dalam usaha membendung kegiatan muat turun haram atau cetak rompak digital filem-filem tempatan. Yang Berhormat Sabak Bernam mencadangkan supaya syarikat perfilman membuat penggambaran di Sabak Bernam atas faktor lokasi yang menarik. Sabak Bernam ada? Tak ada ya? Tak apa. Sebenarnya KKD melalui FINAS amat menggalakkan penggunaan lokasi-lokasi menarik dan unik termasuklah di Sabak Bernam sebagai set penggambaran dalam usaha kerajaan mempromosi dan membantu meningkatkan pelancongan tempatan dan seterusnya menjadikannya sebuah destinasi pelancongan yang terkenal. Ke arah itu,
Finas telah memperkenalkan Film in Malaysia Initiative ataupun FIMI pada 2013 bertujuan untuk meningkatkan tahap pelaburan dalam industri kreatif agar para pelabur menjadikan Malaysia sebagai salah satu lokasi penggambaran atau aktiviti pasca produksi dengan izin post production dengan menggunakan perkhidmatan syarikat kreatif tempatan. FIMI menawarkan rebate sebanyak 30% daripada Qualifying Malaysian Production Expenditure QMPE, iaitu jumlah perbelanjaan yang dilakukan di Malaysia untuk produksi tersebut. Tambahan maksimum 5% rebate yang dinamakan sebagai dengan izin cultural test juga diberikan sekiranya produksi tersebut turut memapar elemen-elemen seni dan kebudayaan di Malaysia. Yang Berhormat Sahabat Bernam turut membangkitkan isu fee atau kadar bayaran pelakon veteran. KKD sentiasa cakna tentang kebajikan semua penggiat industri kreatif, termasuk berkaitan kadar atau fee bayaran kepada golongan pelakon veteran. Namun, fee bayaran pelakon bagi sesebuah filem adalah tertakluk kepada persetujuan kedua-dua pihak, iaitu pelakon dan syarikat produksi atau penerbit. Seterusnya dimeterai dalam kontrak yang ditandatangani bersama. Kontrak yang ditandatangani pula adalah tertakluk kepada Akta 136, Akta Kontrak 1950, yang mana sekiranya terdapat pertikaian oleh mana-mana pihak, boleh dirujuk kepada pihak yang berkuasa. Pada masa ini, terdapat lebih 50 persatuan perfilman di Malaysia, antaranya Persatuan Penerbit Filem Malaysia, Persatuan Pengarah Filem Malaysia, Persatuan Seniman Malaysia dan Persatuan Pekerja Profesional Filem Malaysia. Namun, sehingga kini, tiada kesatuan atau union yang terdiri daripada golongan pelakon didaftarkan di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ataupun ROS. Justru, saya mengesyorkan supaya satu kesatuan untuk para pelakon diwujudkan untuk memperjuangkan kepentingan berkaitan penggajian, kemudahan perubatan, kebajikan dan kesejahteraan para penggiat industri perfilman. Di peringkat KKD dan Finas, template perjanjian perkhidmatan produksi yang standard sedang dirangka untuk rujukan dan kegunaan syarikat produksi filem tempatan yang mempunyai lesen aktiviti Finas. Inisiatif ini bertujuan untuk menjamin perlindungan kepada para pelakon yang baru maupun veteran dan pekerja filem tempatan dari segi bayaran gaji atau allowance, perlindungan insurans atau perkeso, kemudahan perubatan, penginapan, keselamatan dan makan minum sepanjang tempoh mereka terlibat dengan produksi perfilman di Malaysia. Mengenai isu royalti pelakon, dimaklumkan bahawa Akta Perbadanan Kemajuan Filem Malaysia Nasional Malaysia 1981 tidak mempunyai peruntukan berkaitan hak royalti kepada semua pelakon dan kru belakang tabir, termasuklah golongan pelakon veteran, memandangkan perkara ini telah pun dinyatakan dalam Akta Hak Cipta 1987 yang dikuatkuasakan oleh Perbadanan Harta Intelek Malaysia atau MyIPO, sebuah agensi di bawah KPDN. KKD bersedia untuk mengkaji perkara ini bersama KPDN jika terdapat keperluan dari pihak industri. Yang Berhormat, Tampin ada? Ada ya? Baik. Yang Berhormat bertanya mengenai filem tempatan yang berjaya mewakili Malaysia ke anugerah Oscar. Finas selaku agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam pembangunan industri perfilman di Malaysia telah diiktiraf oleh pihak Akademi sebagai agensi utama untuk memilih filem cerita tempatan bagi bertanding dalam mana-mana kategori bagi anugerah tersebut. Bermula edisi Oscar ke-77 pada tahun 2005, Finas telah mengangkat sebanyak 8 judul filem cerita tempatan. Antaranya, filem Puteri Gunung Ledang pada tahun 2005, Roh 2021, Prebet Sapu pada 2022. Terkini, filem cerita tempatan Tiger Stripes telah dipilih untuk mewakili Malaysia bagi edisi Oscar ke-96 yang akan diadakan pada tahun hadapan. Menjawab pertanyaan Yang Berhormat juga mengenai usaha kerajaan memastikan lebih banyak filem tempatan menembusi pasaran antarabangsa, sukacita saya maklumkan bahawa pelbagai inisiatif telah dilaksana oleh kerajaan untuk menyokong penggiat industri tempatan menghasilkan karya yang berdaya saing untuk menembusi pasaran antarabangsa. Dari 2021 hingga 2023, sebanyak 3 juta ringgit telah diperuntuk melalui program dana pemasaran dan promosi antarabangsa sebagai sokongan dan galakan bagi aktiviti berkaitan pemasaran dan penyertaan di peringkat antarabangsa. Selain itu, Finas turut giat melaksanakan aktiviti galakan promosi dan pemasaran filem tempatan di pasaran filem antarabangsa seperti Marché du Film di Cannes, Perancis, Asia TV and Film Market di Singapura dan Hong Kong Film Mart. Hasil jualan kandungan kreatif tempatan di pasaran filem antarabangsa dari 2021 hingga Jun tahun ini
adalah berjumlah RM173.85 juta. Finas juga menyediakan kemudahan platform dan infra iaitu reruai atau booth berskala besar di program pasaran filem antarabangsa bagi memudahkan syarikat penerbitan filem Malaysia mengadakan sesi jaringan promosi dan pemasaran kandungan kreatif milik mereka dengan syarikat penerbitan atau penyiaran filem antarabangsa. Yang Mohd Sungai Siput ada? Yang Berhormat Menteri, boleh saya tanya soalan sikit? Tadi? Saya minta maaf sebelum Yang Berhormat Menteri pergi lebih jauh, saya nak patah balik kepada satu isu mengenai kebajikan pelakon-pelakon tadi, artis-artis veteran kita. Saya menyokong usaha Yang Berhormat Menteri untuk menggalakkan penubuhan sebuah kesatuan untuk menjaga kebajikan mereka. Cuma soalan saya ialah itu mungkin mengambil sedikit masa. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan sekarang untuk menjaga kebajikan artis-artis veteran-veteran kita yang mungkin memerlukan bantuan pada hari ini, dan kita selalu baca dalam akhbar-akhbar mengenai keperluan mereka, kebajikan mereka tidak jaga pada masa ini. Jadi dalam jangka masa terdekat ini, apa langkah diambil oleh kerajaan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat dan juga ahli-ahli Yang Berhormat yang lain, pada waktu ini memang benar untuk kita tunggu sebuah kesatuan diwujudkan, dia akan ambil masa. Tapi memang kalau kita lihat dari semasa ke semasa ada bantuan yang akan disalurkan oleh Finas sendiri untuk membantu para penggiat seni, khususnya artis-artis veteran ataupun mereka yang mungkin mengalami masalah kesihatan, isu-isu seperti itu. Dari segi jangka masa sedang ataupun medium term dengan izin, saya lihat ada satu perkara yang perlu diusahakan dan sedang dibincang di pihak Finas, peringkat Finas, di mana syarikat-syarikat seperti yang saya sebutkan tadi, yang mana kontrak template yang di dalam kontrak itu akan terdapat beberapa perkara termasuk isu insurans dan juga perkeso yang akan kami percaya dapat membantu segera. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita usahakan sekarang. Terima kasih Yang Berhormat. Jadi untuk Yang Berhormat Sungai Siput, saya akan jawab secara bertulis. Yang Berhormat Tasik Gelugur, Tumpat, Alustar, Kuantan dan Jasin menyentuh mengenai pengecualian atau pengurangan duti hiburan. Pengurangan duti hiburan akan mengurangkan harga tiket di mana pengguna tidak akan terbeban dengan harga tiket yang tinggi, di samping meningkatkan hasil jualan tiket. Perkara ini juga akan membolehkan lebih banyak konsert diadakan dan seterusnya memberi dengan izin spillover effect kepada ekonomi negara apabila lebih ramai yang akan datang untuk menonton, terutama pelancong-pelancong asing. Ini akan dapat memberi banyak faedah kepada semua yang terlibat dalam industri kreatif, termasuk para pengguna, artis, pengajuk konsert, pemilik syarikat-syarikat yang mengusahakan transport dengan izin dan lain-lain lagi. Pengurangan kadar duti hiburan ini turut mengambil kira perbandingan di antara negara-negara jiran yang rata-ratanya mengenakan kadar duti hiburan antara 0 sehingga 15% sahaja. Agensi Permohonan Penggambaran Filem Asing dan Persembahan Artis Luar Negara atau PUSPAL adalah merupakan sebuah pusat setempat yang menerima dan memproses permohonan bagi persembahan yang melibatkan artis luar negara dan penggambaran filem dari luar negara yang ingin membuat penggambaran di Malaysia. Yang Berhormat Menteri, sedikit saja. Pertama sekali saya rasa penambahbaikan melalui pengurangan cukai hiburan adalah perkembangan yang sangat baik. Kerana ini dapat menjadikan Malaysia sebagai destinasi tumpuan dan kita tidak perlu lagi rakyat kita keluar ke Singapura, Indonesia atau Thailand. Tapi persoalan tambahan saya, adakah pengurangan cukai hiburan ini turut akan dilaksanakan kepada filem tempatan yang kini saya difahamkan akan dapat bantuan geran daripada kementerian, tetapi geran saja tidak mencukupi kerana mereka tetap akan dikenakan cukai hiburan 25% bagi filem-filem tempatan apabila ia ditayangkan di pawagam. Adakah pengurangan cukai hiburan ini turut akan dikenakan kepada industri pengeluar filem tempatan? Terima kasih. Baik, terima kasih. InsyaAllah saya telah meminta pihak Finas untuk mengadakan satu bengkel pertemuan dengan dipanggil MAFE yang merupakan persatuan pemamer-pemamer pawagam, pengusaha pawagam yang mempunyai lesen pemamer dari Finas. Jadi insyaAllah ini antara perkara yang akan dibincang dan akan dibawa balik kepada saya insyaAllah. Saya teruskan. Jawatan Kuasa Puspal terdiri daripada 16 agensi kerajaan yang diurustiakan oleh unit Puspal di bawah KKD akan bermesyuarat secara berkala bagi menyemak dan mempertimbang permohonan-permohonan yang dikemukakan bersandar kepada garis panduan Puspal GPP yang sedang berkuat kuasa.
yang pada waktu ini merupakan GPP cetakan kelima. GPP yang diterbitkan adalah bertujuan untuk menjelaskan dasar kerajaan berhubung penggambaran filem asing dan persembahan artis luar negara, tata cara permohonan bagi penggambaran filem asing dan persembahan artis luar negara, dan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi bagi tujuan mendapat kelulusan penggambaran filem asing dan persembahan artis luar negara. Antara peraturan yang perlu dipatuhi termasuk Kod Etika Persembahan Artis Luar Negara dan penggambaran filem asing, perkara yang dibenarkan dan dilarang semasa persembahan serta etika berpakaian bagi artis luar negara lelaki dan wanita. GPP ini sedang ditambah baik bagi memastikan insiden seperti kumpulan The 1975 yang telah melanggar peraturan persembahan yang telah termaktub dalam GPP seperti meminum arak, mempertontonkan aksi melampau serta membelekeh undang-undang negara tidak berulang lagi. Antara perkara yang diambil kira dalam penambahbaikan GPP adalah elemen pengurusan insiden. Elemen pengurusan insiden adalah merujuk kepada tindakan serta-merta yang boleh diambil oleh Puspal dan agensi-agensi penguatkuasaan ke atas pelanggaran peraturan GPP terhadap penganjur dan artis luar negara. Puan Yang Di-Pertua, Yang Mohd Alustar mencadangkan supaya Alustar, Alustar ada? Tak ada. Baik, saya akan jawab secara bertulis. Yang Mohd Ledang ada? Baik. Ya, Yang Mohd Ledang bertanya usaha untuk memperkasa dan memanfaatkan pusat ekonomi digital ataupun PEDI. Bermula 2021, transformasi digital menjadi fokus utama di PEDI supaya masyarakat di luar bandar dan masyarakat dan kawasan miskin bandar boleh memperkasakan diri menerusi pelbagai program latihan yang ditawarkan di PEDI agar dapat terlibat dalam pelbagai kegiatan ekonomi digital serta menambah pendapatan mereka. Setakat 31 Oktober 2023, terdapat 911 PEDI di seluruh negara, yang mana terdapat 1.3 juta pengguna yang menikmati kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan di PEDI-PEDI ini. Menerusi inisiatif yang dijalankan di PEDI bersama rakan-rakan strategik MCMC, seramai 26,113 usahawan telah dibimbing untuk mendigitalkan perniagaan mereka menerusi platform e-dagang dengan nilai jualan yang dicatat sebanyak 47.8 juta ringgit pada 2021 dan 2022. Justru itu, PEDI mampu memainkan peranan yang penting dalam membantu usahawan mikro dan kecil menyertai ekonomi digital. Contohnya, beberapa PEDI seperti di Felda Lenga, Johor, Felda Srijaya, Felda Sri Ledang, Kampung Gemang di Kelantan, Gucil di Kelantan dan Felda Suharto di Selangor telah pun menyediakan capaian internet dengan kelajuan 800 Mbps bagi memenuhi keperluan komuniti setempat, khususnya dalam meningkatkan penglibatan dalam ekonomi digital. Parlimen kita punya kelajuan berapa? Puan Yang Ketua, kelajuan internet kita ada 800. Jadi cuba bayangkan, ahli-ahli yang berhormat, Felda Suharto mempunyai kelajuan yang selaju, kalau tak lebih laju daripada parlimen kita sendiri. Yang Mohd Ledang. Terima kasih Menteri Puan Timbalan Yang Di-Pertua. Berkenaan dengan PEDI ini, saya sebenarnya lihat memang ada potensi yang cukup luas kerana memang ada seperti disebutkan oleh Mohd Menteri tadi 911 PEDI di seluruh negara, dan saya difahamkan PEDI ini bersifat satu DUN, satu PEDI tak silap saya. Dan di tempat saya sendiri di kawasan Parlimen Ledang kita ada 3+1 lah. Maksudnya satu lagi itu sebenarnya di Parlimen Paguh, tetapi diletakkan di dalam kategori bawah Parlimen Ledang, mungkin kerana daerah. Saya punya pandangan berkenaan dengan PEDI ini, saya rasa mesti ada sesuatu sasaran yang lebih apa dipanggil ini, lebih strategik supaya PEDI-PEDI ini berfungsi dengan lebih baik. Saya akui bahawa dari segi apa dipanggil speed dan sebagainya itu di pusat-pusat ini berjalan dengan baik. Cuma kita lihat fungsi PEDI itu tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan tidak setara di tempat-tempat yang lain, ya. Maksudnya mungkin di bandar dia berjalan dengan baik, tapi di luar bandar dia hidup segan mati tak mau. Jadi maksudnya kita kena letakkan satu sasaran. Saya bagi contoh, pernah saya sebutkan perkara ini kepada Timbalan Menteri jawapan, iaitu supaya setiap PEDI ini diberikan sasaran. Di Melaka contohnya, saya difahamkan mereka meletakkan sasaran bahawa mesti PEDI mengeluarkan 5 orang usahawan setahun.
melahirkan 5 orang usahawan setiap padi setahun. Jadi ada sasaran yang jelas. Kemudian ada program yang dibuat di luar padi, bukan hanya di padi saja. Mereka menjelajah keluar. Kalau kawasan kampung itu, kawasan daerah ataupun mukim itu, mereka keluar untuk dapatkan dipanggil sokongan ataupun dokongan daripada komuniti. So saya ingat perkara ini kalau boleh kita teliti lebih baik lagi untuk mengeluarkan hasil daripada kalangan komuniti. Terima kasih. Terima kasih Menteri, terima kasih Ledang. Saya bersetuju secara dasar apa yang berlaku di Ledang sebab kadang-kadang padi yang ada di kawasan contoh Kuala Krausi pedalaman dia tidak bersifat untuk digunakan bagi membantu golongan-golongan yang sepatut memerlukan kelajuan untuk memasarkan produk dan sebagainya. Dan saya kira contohnya padi ini juga mestilah proaktif, bukan menunggu orang datang tetapi dia yang mencari. Saya bersetuju sangat untuk meletakkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Memang saya setuju. Sebenarnya dalam rangka lawatan saya ke beberapa negeri, dalam lawatan ke pusat-pusat ekonomi digital ni, dengan izin sukses story-nya sangat-sangat membanggakan. Sebagai contoh, saya melawat satu padi di Kampung Temangan dalam Parlimen Machang. Ya, Kampung Temangan, padi itu ada seorang yang pengusaha akok. Sebelum beliau memahami cara untuk membuat pemasaran secara online dalam talian, pendapatan bulanan adalah RM7,000. Tapi setelah beliau memahami cara untuk memasar online, pendapatan bulanan beliau meningkat menjadi RM15,000. Di Morib, saya bertemu dengan seorang kakak yang mengusahakan bakery dan beliau memaklumkan bahawa pendapatan bulanan beliau mencecah lebih berpuluh-puluh ribu ringgit. Tak payah datang ke Shah Alam, tak payah berniaga di Ampang, dari Morib sahaja. Bermaksud, Puan Ibu Ketua, sebenarnya ekonomi digital ini mampu benar-benar membantu golongan yang paling memerlukan, yang bersedia untuk menjadi usahawan. Cuma kita perlu pastikan seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Ledang tadi, ia ditujukan terus kepada mereka dan diubah sedikit fungsi padi ini. Inilah antara sebab kenapa insya-Allah pada 29 November nanti kita akan adakan bersama MCMC satu hari padi di PICC, di mana kita akan kumpulkan semua pengurus 911 padi ini untuk memaklumkan hala tuju yang baru, di mana padi akan menjadi pemangkin ekonomi digital setempat. Yang Berhormat Ampang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya amat gembira lah bila mendengar padi, fungsi yang akan ditambah baik untuk padi-padi ini. Saya rasa satu hari nanti Yang Berhormat Menteri juga perlu datang ke Ampang, ya, iaitu satu padi yang saya bila dengar je hari itu masa dicerita tentang padi, padi flat Taman Datuk Ahmad Razali rupanya tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi. Jadi apa yang saya nak utarakan, sejauh mana kita dapati padi-padi yang 911 ini, mana yang beroperasi, mana yang tidak beroperasi. Sebab pada saya kalau fungsi itu nak ditambah baik, saya nak mencadangkan supaya bukan saja melihat tentang keusahawanan, sebab contoh di Ampang, disebabkan padi ini berada di bawah di kawasan kos rendah, fungsi dia untuk membantu anak-anak pelajar-pelajar kita sekolah pun bagus. Maknanya dia memahami atau penggunaan digital, komputer-komputer digital itu lebih bagus untuk dimanfaatkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, sila. Ya, terima kasihlah atas usaha Imam Menteri untuk membantu padi di Machang. Cuma saya harap kementerian dapat bantu percepatkan capaian internet di kawasan Temangan tu memang bermasalah. Betul. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah saya akan sentuh sebentar lagi dan isu-isu yang kita hadapi. Saya dimaklumkan kelajuan internet di Parlimen adalah 800 Mbps, manakala di bangunan-bangunan berdekatan 500 Mbps. Maksudnya di Felda Suharto, internet di Felda Suharto lagi laju daripada bangunan ahli-ahli Parlimen. Ya, itulah perubahan yang sedang berlaku dan saya percaya insya-Allah dengan internet yang lebih laju, lebih murah, lebih stabil, lebih baik, dengan pengamatan tentang manfaat yang boleh kita peroleh daripada ekonomi digital dan diselesaikan isu-isu seperti yang Berhormat Ampang sebutkan tadi, insya-Allah saya percaya kita boleh bawa satu dengan izin game changer, terutama dalam pembangunan ekonomi digital. Puan Yang Di-Pertua, saya nak ambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-25 kepada MCMC. Hari ini 25 tahun yang lalu MCMC telah ditubuhkan. Jadi selamat ulang tahun MCMC.
Cuma tolong selesaikan segera kita punya masalah internet ya. InsyaAllah saya percaya mereka akan lakukan. Ya, jadi saya sebut tadi 29 hari bulan November kita akan ada persidangan PADI 2023 di Putrajaya ya. Dan insya-Allah di situ kita akan umumkan hala tuju yang baru untuk pusat-pusat ekonomi digital untuk memangkin pertumbuhan ekonomi digital setempat. Yang Muhammad Pasir Mas ada? Tak ada? Baik, saya akan jawab. Yang Muhammad Menteri Ya, nak patah balik pasal MCMC ni. Dia pautan dia lari sikit tapi ada kaitan dengan MCMC. MCMC adalah agensi penguatkuasaan dan pelaksanaan apa jua berkenaan dengan internet lah. Yang kita kebelakangan ni kita dengar daripada menteri sendiri sebut adanya masalah dengan sesetengah jenis punya censorship yang berlaku dalam sesetengah portal yang bernama TikTok. Dengan perkara ni pun telah saya bawa ada satu hantaran, satu posting kat TikTok yang berkenaan dengan konflik yang sedang berlaku oleh rejim Zionis di Israel atas orang Palestin. Dah lepas 1.3 million views, tiba-tiba dipancung viewsnya sehingga hanya baki 500. Apa benda ni? baik. Adakah MCMC dapat memberi sedikit penjelasan? Adakah mereka punya kuasa untuk buat perkara ini? Dan kenapa benda ini boleh berlaku? Saya akan jawab. Kita ada satu segmen khusus nanti saya akan sentuh sebab ada beberapa perkara penting yang perlu kita sebut sebentar lagi. Jadi yang Muhammad Parik Sulong tak ada, saya akan jawab secara bertulis. Yang Muhammad Petaling Jaya ada? Tak ada. Kita jawab secara bertulis. Yang Muhammad Indra Mahkota ada? Ya. Yang Muhammad ada bangkitkan tentang kedudukan ekonomi digital Malaysia. Ya, saya nak ucapkan terima kasih atas hujah yang Muhammad telah lontarkan. Malaysia terus tersenarai sebagai negara kedua paling berdaya saing di rantau ASEAN dan secara konsisten berada dalam kedudukan teratas dalam kalangan negara dengan tahap pendapatan yang sama. Sebagai contoh, Malaysia berada di tangga kedua untuk pendapatan pertengahan atas dengan izin upper middle income, untuk indeks kesediaan rangkaian dengan izin Network Readiness Index dan juga indeks inovasi global, Global Innovation Index. Berdasarkan kepada indeks daya saing digital dunia, World Digital Competitiveness Index, kedudukan Malaysia telah terbukti kukuh dengan penghasilan bakat-bakat dalam bidang sains dan penyelidikan, terutama di kalangan wanita. KKD melalui MDEC bertekad untuk merealisasikan iltizam dalam membangunkan ekonomi digital serta membolehkan Malaysia menjadi hub digital ASEAN. Pada tahun 2022, MDEC telah melancarkan dasar perkongsian data nasional dengan izin National Data Sharing Policy bagi mewujudkan ekosistem data yang holistik di samping memperkenalkan inisiatif My Digital Maker dan Premier Digital Tech Institution PDTI bertujuan untuk membawa teknologi digital ke dalam pendidikan Malaysia dari peringkat rendah ke pengajian tinggi. Pada Julai tahun lalu, kerajaan telah memperkenal Malaysia Digital sebagai inisiatif strategik negara yang baru untuk menggalakkan dan menarik syarikat, bakat dan pelaburan bagi membolehkan rakyat dan peniaga memainkan peranan utama dalam ekonomi digital. Sehingga separuh tahun pertama 2022, syarikat-syarikat Malaysia Digital telah mencatatkan pelaburan digital berjumlah 450 bilion ringgit, manakala jumlah ekspor yang dicatatkan adalah sebanyak 257 bilion ringgit. Syarikat-syarikat ini juga telah menyumbang kepada 216,404 pekerjaan baru dan sebanyak 87% daripada jawatan tersebut diisi oleh bakat digital tempatan. MDEC juga telah menstruktur kaedah-kaedah bagi mencapai sasaran yang dihasratkan kerajaan melalui pelaksanaan program Mangkin Malaysia Digital atau Pemangkin. Program Pemangkin ini merupakan sebuah program berimpak tinggi yang memfokuskan kepada penambahbaikan 9 sektor tumpuan yang melibatkan nilai pelaburan sebanyak 1 bilion ringgit yang bakal menjana sehingga 49,000 peluang pekerjaan menjelang 2025. Melalui dasar yang kondusif dan kerjasama strategik dengan organisasi sektor awam dan swasta, program Pemangkin ini mampu mempercepatkan pertumbuhan ekonomi digital di negara ini untuk mencapai sasaran menjelang 2030 seiring dengan sasaran negara di bawah kerangka ekonomi madani, rangka tindakan ekonomi digital Malaysia dan Plan Induk Perindustrian Baharu 2030. Yang Muhammad Larut tak ada, saya akan jawab secara bertulis. Kembali kepada isu yang dibangkitkan tadi mengenai TikTok. Yang Muhammad Segamat juga ada bangkitkan keperluan untuk menyekat akaun TikTok ataupun menyekat TikTok Shop
Ya, jadi untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, KKD melalui MCMC telah melaksanakan sesi libat urus dengan penyedia platform TikTok secara berterusan bagi mendapatkan komitmen dan kerjasama di dalam mengawal penyebaran kandungan-kandungan yang melanggar undang-undang negara. Dari 1 hari bulan Januari sehingga 30 September, MCMC dengan kerjasama pihak TikTok telah menurunkan sebanyak 2,783 kandungan di platform TikTok yang didapati oleh TikTok sebagai melanggar kesalahan ataupun melakukan kesalahan garis panduan yang ditetapkan oleh pihak platform sendiri atas perlakuan kesalahan di bawah peruntukan undang-undang sedia ada. Selain itu, tindakan-tindakan penguasaan turut diambil ke atas pihak atau pengguna yang didapati memuat naik kandungan yang melanggar undang-undang di platform berkenaan bagi mengawal dan mengekang penularan kandungan yang menyalahi undang-undang. Tindakan ini adalah berpaksikan peruntukan undang-undang sedia ada serta berdasarkan aduan daripada masyarakat awam serta pihak yang terkesan. Berkaitan cadangan sekatan ke atas platform TikTok Shop, perkara ini sedang diteliti dan siri libat urus sedang, malah insya-Allah esok Yang Berhormat Timbalan Menteri akan mengadakan pertemuan dengan pihak TikTok di mana kita akan mendapat pandangan dari mereka tentang sejumlah perkara. Kerana pada waktu ini memang benar kita belum ada sebarang keputusan atau pendirian oleh pihak kerajaan berhubung sekatan terhadap TikTok Shop. Belum lagi. Berhormat, boleh tanya soalan? Ya, silakan. Okay, baik. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Ini ada dua isu yang saya ingin membangkitkan. Yang pertama adalah berkenaan dengan konten, iaitu yang dikawal oleh MCMC supaya konten yang melanggar our local law and orders. Dan soalan yang penting saya bangkitkan adalah berkenaan dengan ekosistem TikTok itu sendiri. Kerana saya cuma nak dengar juga pandangan ataupun sakan perkara ini. Di negara China ada satu undang-undang perisikan kebangsaan China 2018 yang terdapat bahagian yang menyatakan bahawa mana-mana organisasi atau rakyat hendaklah menyokong, membantu dan bekerjasama dengan tugas perisikan negara mengikut undang-undang yang merangkumi syarikat yang berpangkalan di China, termasuklah ByteDance. Itu bermaksud mana-mana syarikat yang pemilik syarikat China ni berada di luar negara, mereka ada akses kepada database kita. Dan kita boleh lihat sampai hari ini Macau scam masih wujud lagi, dan data-data tu orang-orang yang kita daripada rakyat Malaysia. Dan saya khawatir dan juga membangkitkan soalan tentang cyber security through the TikTok system yang kita ada ni, dan juga ia boleh mengancam keselamatan. Dan juga kita lihat ada beberapa negara hanya ban TikTok kepada device kerajaan saja supaya database itu tidak digodam dan sebagainya. Tapi juga perlu diberi perhatian kepada device-device yang digunakan oleh rakyat, di mana dia ada geolocation dia, database dan segalanya boleh diekstrak. So saya nak dengar juga pandangan berkenaan dengan undang-undang yang ada di negara China dan juga bagaimana kita nak mengawal ekosistem TikTok ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Memang benar Puan Ketua. Kalau kita lihat di pelbagai negara mempunyai strategi ataupun undang-undang yang dan cara menangani isu ini dengan cara yang berbeza. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat dilarang penjawat awam dan juga anggota pentadbiran dari memuat turun aplikasi tersebut, aplikasi TikTok ke dalam peranti rasmi mereka. Dan di beberapa negara lain sebagai contoh, India 4 tahun sudah dia dah ban TikTok. Jadi langsung tidak ada TikTok di India. Di Indonesia mereka telah melarang penggunaan TikTok Shop. Jadi bagi Malaysia, kita ada keadaan yang tertentu, undang-undang kita yang tersendiri dan juga cabaran-cabaran yang mungkin yang unik kepada negara kita. Jadi pihak KKD sedang meneliti semua perkara dan akan insya-Allah mengadakan sesi libat urus termasuk dengan kementerian-kementerian lain dalam meneliti tindakan yang paling sesuai untuk kita ambil. Walau bagaimanapun, sukacita saya maklumkan terdapat beberapa perkara yang sedang dipertimbang, termasuk kemungkinan mewajibkan pendaftaran bagi penyedia perkhidmatan platform media sosial. Jadi sekiranya ke arah itu, maka insya-Allah beberapa perkara yang seperti yang Muhammad sebutkan tadi itu akan kemungkinan akan lebih terkawal. Kalau boleh sikit, saya okey dengan jawapan itu. Pada saya penting kita buat keputusan berdasarkan kepentingan kita dan keperluan kita. Cuma mungkin boleh tak difikirkan kemudian, sebab antara yang
juga harus dilihat ialah apa yang dipanggil international governance untuk internet dan sebagainya. Bermula pada 2015, PBB dia ada government expert group yang cuba mencadangkan perkara-perkara yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota. China bagi dia punya counterbalance dan EU pun ada. Dan tentu Yang Berhormat sedia maklum, Menteri-Menteri Telekomunikasi ASEAN pun ada pandangan. Jadi saya harap ini diambil kira sekali dalam maksud Yang Berhormat kita buat keputusan itu berdasarkan keperluan kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Memang benar kita mengambil kira dari pelbagai sudut pandang dan mengambil maklum tentang sama ada dapatan ataupun hasil daripada perbincangan dan juga khususnya di peringkat ASEAN sebagai contoh. Ya, InsyaAllah pada bulan Februari tahun depan akan diadakan mesyuarat ADG Min, ASEAN Digital Ministers Meeting dengan izin di Singapura. Dan antara perkara yang memang telah dibincangkan sebelum ini dan akan terus hangat dibincangkan adalah aspek keselamatan data, aspek tentang bagaimana dari satu sudut pandang berbeza dengan European Union, Kesatuan Eropah, ASEAN tidak mempunyai dengan izin GDPR equivalent, ya, yang menjadi rejim ataupun protokol tentang dengan izin data sharing. Jadi ini antara perkara-perkara kelompongan, kekangan, oleh kerana antara lain kita pun faham ASEAN ini adalah bersifat polyglot dengan izin, pelbagai, rencam. Ya, kita ada dari Singapura hinggalah ke Myanmar. Dan inilah yang bagi saya, seperti yang saya sebutkan tadi, Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat, yang bebas, neutral, kita akan buat keputusan berdasarkan kepentingan negara kita. Jadi insya-Allah kita akan ambil maklum pandangan, ya, sebelum kita buat keputusan nanti. Yang Berhormat Keluang ada? Tak ada, tapi ini perkara penting kerana dia menyentuh. Ada, baik. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat ada bangkitkan isu iklan judi yang berluasa di media sosial. MCMC sentiasa bekerjasama dengan PDRM dalam aspek bantuan teknikal, pembekalan maklumat, forensik digital serta penyekatan laman sesawang berunsur perjudian dalam talian bagi mengekang perkara ini. Tindakan pencegahan yang dijalankan melalui MCMC adalah dengan melaksana tindakan sekatan akses ke atas laman sesawang judi dalam talian. Dari 1 Januari sehingga 30 September, sejumlah 1,143 laman web judi dalam talian telah disekat berdasarkan permohonan rasmi PDRM atas kesalahan di bawah Akta 589. Dalam menangani isu berkaitan perjudian dalam talian, khusus di platform Meta, atau dengan lebih tepat Facebook, ya, yang diuruskan dan dikendalikan oleh Meta, tindakan penurunan kandungan turut dilaksana dengan kerjasama pihak Meta. Dari 1 Januari sehingga 30 September tahun ini, MCMC dengan kerjasama Meta yang merangkumi aplikasi Facebook, Instagram dan WhatsApp telah menurunkan sejumlah 7,844 kandungan berkaitan perjudian atas pelanggaran garis panduan yang ditetapkan oleh pihak Meta serta kesalahan di bawah Undang-Undang Malaysia. Walau bagaimanapun, kerajaan maupun KKD masih sangat tidak berpuas hati dengan tahap kerjasama pihak Meta yang sangat tidak memadai. Oleh itu, KKD melalui MCMC telah mengadakan perbincangan untuk mendapatkan kerjasama penuh daripada Meta bagi memastikan masalah judi dalam talian dapat diatasi dengan lebih berkesan, dengan lebih menyeluruh dengan sebagai contoh menggunakan kecerdasan buatan ataupun AI. Antara kerjasama yang diminta adalah komitmen pelaksanaan tindakan penurunan kandungan dalam tempoh masa yang pantas, bukan berhari-hari, tapi kalau boleh dalam masa beberapa jam, terutama isu judi dalam talian. Sila. Terima kasih Menteri atas maklum balas tadi, sangat memanfaatkan. Tetapi salah satu masalah dengan Facebook ni adalah mereka tidak minta semua yang buat iklan tersebut, iklan judi, isytiharkan maklumat peribadi. Padahal di seluruh dunia, khususnya di Malaysia, apabila kita ahli politik nak iklankan isu sosial ataupun untuk pilihan raya, kita diminta isytiharkan maklumat peribadi, nombor telefon, alamat dan sebagainya. Akan tetapi orang yang buat iklan judi tanpa isytiharkan
apa makluman pun, dan mereka boleh terus buat iklan. Sebenarnya saya sudah buat kajian di negara lain, contohnya di Eropah, mereka ada garis bantuan. Jadi boleh tak kita minta Meta ke atas semua orang yang nak buat iklan ini isytiharkan khasnya untuk sekat iklan judi online. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebelum Yang Berhormat macang, saya setuju dan kita takkan minta, kita akan arahkan. Ya, dan tapi ini boleh dilakukan. Terima kasih Yang Berhormat Bangi. Ini boleh dilakukan tatkala kita memastikan platform-platform media sosial ini berdaftar dengan di negara kita. Pada waktu ini tidak ada. Ya, jadi kita perlu pastikan mereka berdaftar supaya mereka faham bahawa untuk mereka beroperasi dan berniaga dalam negara kita, mereka perlu patuh, mereka wajib patuh kepada undang-undang kita dan ikut arahan. Jadi masalah ini seharusnya tidak perlu diselesaikan dengan segera. Macam. Terima kasih Mak Menteri. Saya nak kaitkan dengan apa yang berlaku ni berkenaan dengan jawapan bertulis yang Mohd Perdana Menteri tentang pemilikan 100% Starlink oleh ekuiti asing tanpa ada pegangan daripada tempatan dan dikatakan memberi manfaat kepada negara. Tapi kalau itu yang berlaku, bagaimana dengan peranan MCMC untuk regulate dengan izin konten apa sahaja perkara yang Starlink bawa lah. Kita tidak pegang highway ni dengan izin. Jadi macam mana dasar kerajaan untuk memastikan daripada segi cyber security, saya difahamkan Starlink tidak mempunyai penyulitan data dengan izin data encryption untuk membantu pengguna konsumer lah. Jadi apa jawapan Menteri? Terima kasih Yang Berhormat. Jadi untuk sebagai penjelasan, Starlink bukan satu-satunya syarikat yang mempunyai 100% pegangan asing. Ya. Ada beberapa syarikat yang lain dan perkara ini telah kita sebut dalam Dewan seperti NTT Docomo dan beberapa yang lain. Walau bagaimanapun dalam syarat-syarat lesen tersebut ada dinyatakan bahawa pihak Starlink perlu akur dengan peraturan dan juga undang-undang dalam negara kita. Untuk makluman Yang Berhormat juga dari segi teknikal, sebenarnya pihak Starlink juga relaynya adalah dengan izin melalui gateway yang diusahakan oleh pihak Telekom Malaysia. Jadi di situ kita ada aspek kawal selia yang boleh pihak MCMC manfaatkan. Julau. Terima kasih Menteri. Saya pun ada satu soalan berkaitan dengan Starlink. Boleh memohon jawab? Terima kasih. Tak bolehlah minta 30 Starlink untuk kawasan anda. Tak boleh 30, 20 pun boleh. Minta 20 dia kalau semua nak 20. Allah. Kerana kawasan pendalaman. Terima kasih. Baik kita saya akan bincang ya, kita PM tepi nanti, tapi kita Indra Mahkota tak perlu kot ya. Perlu. Baik. Tak apa, insya-Allah kita akan teliti. Baik, saya nak pergi ke Yang Berhormat Tasik Gelogo. Ada? Tapi ini perkara penting kerana menyentuh tentang isu kebebasan media. Untuk makluman Dewan, KKD sentiasa menyokong prinsip kebebasan media serta menjamin hak kebebasan bersuara rakyat melalui Fasal 1A Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, kebebasan bersuara tidak membawa maksud seseorang individu boleh membuat tomahan, fitnah, mengeluarkan kata-kata kesat atau kebencian terhadap institusi raja maupun memperlekeh agama atau berbau perkawaman seperti yang telah dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri tadi. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 tidak pernah bertindak untuk menghadkan kebebasan media selagi mana penggunaan media elektronik tidak melanggar peruntukan perundangan di bawah Akta 588, khususnya di bawah peruntukan Seksyen 211 dan 233. Akta ini hanya terpakai bagi media dalam talian dan tidak merangkumi media cetak. Bagi media cetak, ia tertakluk kepada Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 di bawah bidang kuasa KDN. MCMC menjalankan tugas dan tanggungjawab serta fungsi-fungsinya berdasarkan peruntukan di bawah Akta 588. Salah satu tanggungjawab perundangan utama MCMC adalah untuk memastikan bahawa platform dalam talian tidak diguna pakai untuk sebarang perlakuan atau percubaan melakukan pelanggaran di bawah Undang-Undang Bertulis Malaysia. YB Menteri, boleh saya tanya soalan? Sila. Terima kasih YB Menteri. Bercakap tentang media ni, saya tahu ada perancangan dan perbincangan untuk mengadakan Majlis Media atau Malaysian Media Council ni.
Dan sebenarnya perbincangan ni dah lama sejak tahun 2018, 2019 dan sebagainya. Tetapi sekarang ni saya melihat bahawa seperti mana kita mungkin we are not fast enough lah untuk mewujudkan majlis media ni, sebab saya tengok bahawa sebenarnya kita tak perlu reinvent the wheel, sebab kita dah tengok banyak lagi bidang jurisdiction dekat tempat lain yang dah ada media council ni. Sebab kalau kita hanya bergantung kepada SKMM, kita mungkin akan dapat satu situasi yang mana setiap kali ada isu SKMM masuk dan kemudian dikatakan bahawa ini adalah interference dari pihak kerajaan. Mungkin boleh bagi sedikit komen YB Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Jadi saya setuju sebenarnya kita dalam perancangan untuk membawa undang-undang ini ke Parlimen insya-Allah menjelang awal tahun depan ataupun setidak-tidaknya pertengahan tahun depan, ya, dalam sama ada mesyuarat pertama atau kedua bagi 2024. Masa tidak banyak, jadi saya bagikan sebentar 1-2. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas penerangan sebentar tadi tentang kebebasan media. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, bagaimanakah Yang Berhormat Menteri ataupun pihak kerajaan nak mengawal tentang persepsi di kalangan rakyat bahawa hari ini mereka melahirkan kerisauan, kebimbangan dan juga perasaan yang bercampur baur disebabkan oleh pelbagai faktor. Antara salah satu yang dilemparkan adalah kegagalan kerajaan pada hari ini untuk menangani beberapa isu penting dalam masalah negara kita, dan keterbukaan ataupun platform yang mereka ada hanyalah melalui sosial media. Dan pernah satu ketika saya kesian juga pada Yang Berhormat Menteri apabila Yang Berhormat Menteri telah pun dikecam apabila statement Yang Berhormat Menteri nak menghantar kereta peronda di hadapan rumah itu telah pun mendapat respon yang agak negatif di kalangan netizen. Jadi bagaimanakah kerajaan ingin mengawal persepsi di kalangan masyarakat bahawa kerajaan tidak menggunakan kuasa, menyalahgunakan kuasa dengan apa peruntukan yang sedia ada untuk menahan ataupun berlaku tidak adil kepada masyarakat di luar. Terima kasih. Yang akhir sebelum saya gulung, ya. Yang Menteri, berkenaan dengan editorial, berkenaan dengan laporan berita daripada luar, contohnya tentang Palestin, ya, saya dapati banyak lagi media-media tempatan kita dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Inggeris yang melaporkan kejadian di Palestin itu dengan beberapa perkara tidak tepat lah. Contohnya Hamas dikategorikan sebagai militan. Ini bertentangan dasar luar yang kita pegang tentang Hamas. Jadi kenapa kita biarkan? Kena tegur editor-editor ni, satu. Yang kedua, saya tak dengar lagi Yang Menteri bahas tentang DNB ni. Kami tunggu setengah jam, tak ada pasal DNB. Sempat ke nak jawab pasal DNB? Saya rasa masa tak cukup, tapi mungkin boleh saya sentuh sedikit lah, ya. Baik. Jadi menjawab tentang beberapa perkara yang telah dilontarkan, saya pohon boleh ekstra 5 minit? Puan Ketua, boleh, ya? Terima kasih. Boleh. Baik, jadi menjawab tentang isu persepsi, kerajaan tidak menghalang, ya, rakyat daripada memanfaatkan media sosial. Isunya sekarang di ekosistem media sosial itu sendiri ada beberapa masalah. Contoh, ia banyak disalahguna oleh scammer untuk merompak, mencuri duit rakyat. Jadi perkara ini satu perkara yang perlu kita tangani secara keseluruhan. Kedua, walau bagaimanapun, walaupun kita ada hak untuk menyampaikan pandangan, tapi ia mesti berasaskan kepada fakta. Ya, sukacita saya maklumkan sebagai contoh, sehingga hari ini sepanjang saya berkhidmat, setakat ini belum ada seorang wartawan pun yang telah ditangkap, ditahan dan dikenakan apa-apa tindakan seperti itu. Ya, dan tidak ada, alhamdulillah, Menteri Dalam Negeri, walaupun beliau tak ada, tidak ada satu akhbar pun, surat khabar yang dilesenkan yang telah ditutup. Ya, jadi alhamdulillah. Jadi kita tahu, kita faham, rakyat mempunyai hak untuk bersuara dan kita raikan. Cuma janganlah sehingga menyentuh isu 3R, ya, tidak menghormati institusi raja-raja dan beberapa perkara yang dilarang. Jadi itulah jawapannya. Untuk isu DNB, sukacita saya maklumkan, saya telah bertemu dengan pihak DNB, juga syarikat-syarikat telco yang diwakili oleh CEO mereka pada jam 2.30 petang tadi, dan kita telah memberikan satu kata putus mengenai tarikh untuk tanda tangan Share Subscription Agreement SSA yang kita harap dapat dilakukan dalam bulan ini, insya-Allah, bergantung kepada beberapa keputusan yang perlu mereka rujuk kepada bot masing-masing. Dan
mungkin ada soalan susulan. Ya, bila CEO DNB baru nak dilantik? Itu akan diumum oleh dari segi strukturnya ia adalah di bawah MOF, ya, Kementerian Kewangan. Jadi saya serah kepada Kementerian Kewangan untuk uruskan. Ya. Baik. Last speaker, sikit ya. Yang Muhammad, saya dengar jawapan yang Muhammad tu daripada luar dengan hebat. Saya terima kasih. Tapi sekarang ni yang Muhammad ada sikit persepsi. Persepsinya ialah yang Muhammad ni macam mengugut orang lah, gunakan polis nak tangkap dan sebagainya. Padahal yang Muhammad ni seorang yang tidak wajar dikaitkan benda tu. Tapi sekarang kalau sebut Menteri Komunikasi, dia kata nanti dia ambil polis pergi tangkap. Jadi bagaimana nak hapuskan persepsi tu? Sekali-sekala ada persepsi bad boy, tak apa juga. Ya. Betul, terima kasih Yang Berhormat Arau. Saya hargai keprihatinan Yang Berhormat Arau terhadap persepsi umum kepada diri saya. Alhamdulillah, ya. Saya hanya menjalankan tugas selagi mana diperlukan, dan bagi saya yang paling penting tugas itu dijalankan. Termasuklah untuk menyiapkan isu 5G sehingga mencapai 80% bagi DNB. InsyaAllah kita setakat hujung September telah mencecah 70.2%. InsyaAllah menjelang hujung tahun kita akan capai 80%. Itu yang paling penting. Saya ingin sentuh satu perkara, Puan Ibu Ketua. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, pada 23 hingga 25 hari bulan Oktober yang lalu, pihak MCMC telah membuka kaunter, ya, untuk aduan daripada ahli-ahli yang berhormat, dan alhamdulillah ramai ahli-ahli yang berhormat yang telah memanfaatkan untuk menyampaikan 56 aduan. Ya, itu baik. Kalau dibandingkan dengan bulan Mac, terdapat lebih 600 aduan. Jadi terdapat penurunan, dan alhamdulillah banyak daripada aduan yang telah dipanjangkan pada bulan Mac yang lalu telah bukan serba sikit, hampir kebanyakannya telah selesai. Tapi saya ingin pohon bantuan ahli-ahli yang berhormat kerana tempoh hari ada disediakan dossier. Ya, jadi kita telah siapkan dossier. Ini disebutnya ahli parlimen Macang. Ya, boleh ambil dossier nanti dari saya. Ini juga ahli parlimen Marang, boleh ambil dossier, kerana dalam dossier ini, dalam fail ini ada dinyatakan isu-isu perkara-perkara yang telah dicapai di kawasan parlimen masing-masing. Jadi insya-Allah nanti kita akan dengan Yang Muhammad Jelutong dah dapat, ya, jadi terima kasih. Jadi manfaatkan sepenuhnya. Ya, dalam itu terkandung banyak maklumat yang berkait dengan kawasan parlimen masing-masing. Jadi insya-Allah ini antara perkara yang telah kita berjaya usahakan. Dalam mungkin minit-minit yang terakhir ini, saya ingin ambil kesempatan untuk nyatakan ucapan saya terima kasih, ya, kepada semua ahli-ahli yang berhormat di atas pelbagai isu yang telah dibangkitkan, dan insya-Allah, ya, kita akan dapat selesaikan isu-isu yang berbaki. Sikit ya. Ini peranti yang Muhammad. Itu bukan peranti, itu adalah holder. Peraturan telah dikenakan kepada saya, tak tahu saya dan kawan-kawan lain kot. Saya tak boleh menggunakan peranti. Jadi tak boleh gunakan benda ni. Kami apa lagi saluran yang kami boleh buat untuk menghubungi rakyat. Macam mana pun rakyat akan terima maklumat. Tak ada masalah. Hari tu saya tengok Yang Berhormat pakai jadi Yang Berhormat boleh tak cakap dengan live stream speaker supaya membenarkan peranti. Saya bukan untuk saya, untuk semua rakyat Malaysia. Sebab bila saya cakap, rakyat nak dengar apa dia yang mereka cakap tu, saya sampaikan. Contohnya pasal KWSP, kemudian Yang Berhormat sebut pasal 3R, dan lain-lain lagi. Jadi saya nak sampaikan kepada rakyat. Jadi Yang Berhormat boleh tak berbincang dengan speaker tentang peranti ni, ya, sebab penggunaan 351 tu tak tepat untuk dikenakan kepada saya dan kawan-kawan. Tak boleh guna peranti, sebab belah sana pun guna peranti, ya. Terima kasih. YB Menteri, the same tentang isu yang sama. Saya cuma nak ambilkan peluang ni untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak RTM kerana telah menyediakan live stream yang amat baik untuk parlimen ni, yang mana saya pun tengok HD yang ada dekat internet, dan saya rasa ini harus diteruskan dan mungkin diperbaiki lagi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bangi, terima kasih Yang Berhormat Arau. Saya ambil maklum, ya, tentang perkara ini. Jadi apapun, kepada semua saya bagi peringatan, setiap 7.59 setiap malam akan diterbitkan segmen Biar Betul, ya, di mana kita akan pilih apa fitnah hari ini. Alamat ulangan tak ada. Ya, biar betul, supaya yang sampai kepada rakyat itu adalah betul-betul dan benar.
ya, sebenar-benarnya. Sekian, terima kasih.